Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Tuhan kerana sudi mengizinkan kita pada hari ini. Sahabat-sahabat, kalau sahabat tengok cuaca pun baik, dengan niat yang baik, bersama-sama hadir dengan semangat yang bersama. Kalau tuan-tuan dan puan dapat saksikan hari ini, kita akan menganjurkan sebuah program yang besar impaknya dari segi kesedaran masyarakat untuk memahami kepentingan kelestarian alam sekitar serta kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar kita yang kita kasihi. Sebenarnya yang dikasihi sekalian, isu krisis iklim hari ini amat membimbangkan seluruh masyarakat dunia. Ekoran daripada kerakusan kita memunggah hazanah alam serta membawa arus pemodenan tanpa batasan, maka sedar atau tidak hari ini kita hidup di atas muka bumi yang semakin tenat dan sakit. Dalam pada masa yang sama, isu perpecahan dalam masyarakat dunia atas paksi agama dan bangsa terus berada pada tahap membimbangkan. Menerusi sentimen right wing sebagai contoh, terdapat usaha untuk menunggang sentimen agama dan bangsa bagi menzahirkan rasa tidak senang sekelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Maka kedua-dua isu ini amat penting untuk ditangani secara bersama oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya masyarakat Malaysia yang terkenal dengan kepelbagaian kaum dan agama. Untuk itu, Angkatan Bilik Islam Malaysia ABIM bersama Projek Kawasan Rakyat Power, Malaysian Interface Climate Change Network, MICCN, Friendship Group of Intelligence Services, FGIS serta Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia GRAS dan pelbagai pertubuhan agama lain hari ini dengan penuh kesedaran menyahut inisiatif masyarakat dunia menerusi gabungan Green Faith yang telah menetapkan 11 Mac 2021 sebagai Sacred Earth Day of Action sebagai hari iklim terbesar global berasaskan keagamaan dalam sejarah. Kita akan bergerak hari ini dengan program yang istimewa ini. Saya fikir tanpa kita membuang masa, kita akan teruskan dengan penyataan komitmen daripada pelbagai aktivis serta tokoh pelbagai agama yang bersama kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Tanpa membuang masa, kalau boleh saya persilakan Puan Fatimah Zahra daripada Angkatan Bilik Islam Malaysia ABIM untuk terus menyatakan komitmen ABIM terhadap apa yang kita rencanakan pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Cik Din. Okey, mewakili ABIM, saya menyatakan bahawa Islam bukanlah agama ritual dan spiritual semata-mata. Menjadi seorang Muslim bukan setakat komited mendirikan solat 5 waktu di masjid, tetapi dalam masa yang sama membuang sampah di luar kenderaan, diam membisu dan kaku melihat hutan ditobuhkan, bukit bukau ditarah dan digondolkan, sungai-sungai dicemar semahunya, monyet dan harimau hilang habitat dan tempat asalnya. Saudara-saudari, kita boleh berbeza pendapat mengenai hal politik, vaksin atau tidak vaksin, susu ibu atau susu formula, berkerjaya atau menjadi suri rumah, makan gaji atau kerja sendiri, makan di kedai mama atau hotel 5 bintang. Tetapi kita tidak boleh berbeza pendapat mengenai tempat tinggal kita, iaitu bumi ini. Andai bumi ini dirosakkan atau dinodai, kita semua harus bersatu padu menentang kezaliman terhadapnya, kerana akhirnya nanti kitalah juga yang akan bersemadi di tanah bumi yang sama kita semua duduki ini. Tidak ada manusia yang boleh mendakwa bahawa mereka mempunyai tempat tinggal lain selain bumi. Dengan ini, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menyatakan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memperkuat usaha memelihara dan memelihara alam sekitar daripada terus-menerus dirosakkan. Komitmen ABIM melalui tekad hijau, iaitu asas polisi hijau dan program mesra ekosistem yang telah dilancarkan dan diterapkan dalam ABIM di seluruh negara, serta program bicara wara atas talian 1 jam untuk alam yang setakat hari ini telah berlangsung sebanyak 7 siri, adalah antara usaha ABIM terhadap kelestarian alam sekitar. Dalam Islam, 2 konsep amar makruf dan nahi mungkar, iaitu suruhan untuk membuat kebaikan dan halangan daripada melakukan kejahatan, kerosakan dan maksiat, kami di ABIM terjemahkan pada alam melalui 2 komitmen besar ABIM, iaitu tekad hijau dan 1 jam untuk alam yang saya sebutkan tadi. Dalam Al-Quran, surah Hud ayat 117, Allah mengatakan bahawa, dan
Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Okay. Komitmen ABIM ini merupakan antara usaha amal ma'ruf nahi mungkar. Sedara amal ma'ruf nahi mungkar ini walaupun kecil dan tidak mencakupi semua keluasan religius yang diharapkan, tapi kita menghalangnya dengan tangan, lisan dan hati kita, maka ia adalah sebab tertolaknya musibah dan malapetaka atas bumi ini. Okay, semoga Allah menerima dan meredai usaha dan komitmen kita yang kita lakukan untuk alam ini. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak kepada Saudari Fatimah Hazara daripada ABIM. Kita akan teruskan dengan saudara kita daripada Projek Wawasan Rakyat, aktivis kita dan juga kolumnis, rajin menulis. Kita akan dengar perkongsian daripada Saudara Nathaniel Tan, biasa dipanggil dengan Nat. Silakan Saudara Nat untuk menyatakan komitmen daripada pihak Power. Silakan. Terima kasih Saudara Zairuddin dan terima kasih kepada semua rakan-rakan atas peluang untuk bersama di sini pagi ini. Kami di Power sangat menyokong usaha ini untuk menyatukan seluruh rakyat bangsa Malaysia untuk menangani krisis iklim yang dihadapi hari ini. Saya peribadi sangat terharu melihat kepelbagaian semua pemimpin-pemimpin di sini hari ini yang sanggup bersatu padu memperjuangkan maklumat bersama kita. Seperti pandemik COVID-19, krisis iklim adalah sesuatu yang melibatkan setiap manusia di negara kita dan setiap manusia di dunia. Tiada seorang pun yang tidak akan terkesan. Justru itu, seperti juga dengan pandemik COVID-19, kita hanya boleh berjaya menangani krisis ini dengan mengambil satu whole of society approach. Jadi kami ucapkan tahniah kepada para penganjur kerana berusaha menyatupadukan semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama atau bangsa demi mempertahankan tanah air kita dan alam sekitar demi generasi masa depan. Maklumat bersama ini adalah berasaskan nilai-nilai sejagat yang dikongsi semua dan kami harap kita semua akan terus membina atas nilai-nilai bersama ini untuk menentang krisis iklim, terus bersatu padu dan membangunkan negara demi seluruh rakyat. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Saudara Nat. Kita akan teruskan dengan pernyataan komitmen daripada Tuan Haji Jamaluddin daripada Allied Coordinating Council of Islam NGOs ataupun ASIN. Assalamualaikum Zairuddin. Terima kasih kepada pimpinan ABIM, pimpinan agama, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Secara ringkas, satu perkara yang agak jelaslah AXIN kan menyokong sepenuhnya usaha murni ini untuk komitmen untuk pelihara alam sekitar, dan kita akan insya-Allah lepas ni lah setelah disekolahkan oleh ABIM dan sebagainya, kita kena juga fokus pada alam sekitar dalam perjuangan kita, dan insya-Allah kita akan tengok macam mana kita boleh bantu dan sokong usaha yang murni ini. Secara ringkas juga saya nak bagi tahu beberapa idea yang tentang konsep ni yang kita bercakap ni ialah ada kaitan dengan sustainable development. In 1987 the Brundtland Commission published its report Our Common Future, dan in that report there was the effort to link the issues of economic development and environmental stability. There needs to have a balance between the two, and development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. That is the criteria of the sustainable development. And very interestingly, linked to the sustainable development, mungkin ramai di sini sudah pun biasa dengan konsep which is the idea of intergenerational justice, which I think we know lah, proposed by John Rawls in his book A Theory of Justice in 1971, where he states that each generation must pass to the next generation a suitable accumulation of intellectual, economic, environmental and educational capital, so that the next generation will have the ability to continue with a reasonable standard of living. It's a responsibility, bukan a choice whether they should or not. And one proposal is the concept of even having environmental
impact assessment type of report, where for projects, work, policies, there is a future generational impact assessment report. If this can be implemented, then that would be something that is very good. And a lot of nations now have in their constitutions this constitutional protection for the next generation. A lot of them dalam preamble, dalam klausa-klausa tertentu, they have, for example, Ivory Coast, states in one of their constitutional provisions, commitment to contributing to climate protection and maintaining a healthy environment for the future generation. So kesedaran ni memang sekarang ni is getting that groundswell effect, and insyaAllah kita akan sokong usaha yang murni ini, dan kita harapkan usaha hari ini adalah di antara permulaan kepada satu usaha yang akan berjaya insyaAllah, so that we can give to our next generation something that is even better than what we have now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Jamal daripada Epsin. Seterusnya saya persilakan saya Refie Harudin daripada Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia ataupun PEKA untuk menyampaikan komitmen daripada pihak PEKA untuk program kita pada hari ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okay, saya Yas Harudin daripada PEKA. Seperti yang sedia maklum, PEKA ni memang agak aktif lah dari segi kami memperjuangkan hutan Malaysia ni lah. Seperti sedia maklum, our Presiden Puan Sri Sabrina pun memang sentiasa lantang bila ada masalah dengan pembalakan, dengan ada masalah tentang banjir yang baru-baru ni. Kami mendapati banyak yang apa yang di perjanjian-perjanjian yang telah dimetertai oleh Malaysia sendiri, komitmen yang dinyatakan oleh kerajaan, contohnya komitmen yang waktu zaman Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada tahun 2015, dia dinyatakan pada tahun 2030 akan mengekalkan, akan memastikan dia punya komitmen masa tu adalah mengurangkan keamatan pengeluaran gas rumah hijau. And then pada keluaran dalam negara kasar sebanyak 45% menjelang tahun 2030 berbanding dengan pengeluaran KDNK pada tahun 2005 waktu tu. So dia nak 45% pengurangan. Jadi macam mana kita nak kurang kalau kita punya action tu tak seperti apa yang kita commit. Sebenarnya banyak sebenarnya Malaysia pun terlibat. Ada terlibat juga dengan beberapa dengan negara-negara Islam. 20 negara Islam, pemimpin negara Islam ketika tu berpakat untuk mengisytiharkan deklarasi Islam mengenai perubahan iklim ketika simposium perubahan iklim Islam di Istanbul pada tahun 2015. Benda-benda ni dia menyeru agar masyarakat Muslim seluruh dunia mainkan peranan aktif dalam memperluaskan pemanasan global dan perubahan iklim selaras dengan perjanjian Paris. So benda-benda macam ni kita boleh buat perjanjian, kita boleh macam-macam sign, macam-macam memorandum kita boleh buat, tapi hakikat yang kita hadapi di dalam negara kita sendiri, kita tak payah pergi jauh lah. Kita pergi ke bahagian Perak contohnya. Kalau kita nampak daripada plot atas, kalau kita pergi Google Earth, kita tengok sejauh mana kita punya hutan yang dah diceroboh. Kita pergi ke Kedah sekarang ni, terlalu banyak. Pahang jangan cakap lah. Pahang boleh dikatakan
And kerajaan masih lagi mengatakan kita masih ada lagi 40% hutan, kita masih ada. Tapi sebenar hakikat yang sebenar, kita tak sampai pun. Hutan hujan tropika yang ada di Malaysia tidak sampai pun 15%. Just imagine. Jadi itulah yang kami memperjuangkanlah di Peka ni untuk rakyat Malaysia ni kan sama-sama. Dia bukan kira bangsa, tidak. Sebab kita adalah manusia yang duduk di muka bumi ini, kita harus bekerjasama tanpa mengira bangsa, agama. Sebab kita menghirup oksigen yang sama. Tak kira siapa pun kita. Kita perlu menjaga alam sekitar kita. Ini adalah sumber kehidupan kita. Bayangkan proses, kita kena faham kenapa hutan hujan tropika bertujuan bila hutan hujan adalah menangkap hujan. Hujan itu adalah sumber kepada air kita. Bila kita tidak ada hutan hujan, jadi sumber air kita kurang. Bila sumber kita air kurang, dia akan ada masalah nanti dari segi sumber air kita, dari segi kita punya, dan sekarang kita ada macam-macam dah. Kita dah ada pencemaran udara, kita dah ada pencemaran mineral, dan tak lama lagi dengan rakusnya dengan para pemimpin yang nak ambil segala galian yang ada dalam muka bumi. Benda-benda macam ni yang perlu kita perbaiki dan kita sedarkan rakyat. Dan sebab as a rakyat Malaysia, ini adalah hak kita. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kami dari Peka, kami akan membantu sejauh mana yang kami mampu, akan memberikan komitmen mana yang boleh kami berikan demi menjaga alam sekitar kita semua. InsyaAllah. Itulah daripada kami, Peka Malaysia. Terima kasih kepada Cik Yas Sariati dari Peka. Kita akan teruskan dengan pernyataan komitmen daripada Gerakan Belia Sikh Malaysia, daripada Saudara Harun Singh. Dengan segala hormatnya, silakan. Selamat sejahtera, nama saya Mirwan Singh dan saya mewakili Gerakan Belia Sikh Malaysia. Gerakan Belia Sikh Malaysia mewakili komuniti Sikh di Malaysia menyokong sepenuhnya usaha kolektif untuk mempertahankan alam sekitar dan memerangi perubahan iklim. GBSM komited untuk mengambil bahagian serta menyumbang dalam bentuk wang, tenaga dan masa kepada usaha murni memelihara dan memelihara alam sekitar. Krisis iklim tidak seharusnya dipandang remeh oleh mana-mana pihak, sama ada kerajaan atau rakyat, dan langkah yang proaktif harus diambil oleh semua pihak untuk mengurangkan kesan krisis iklim. Dalam agama Sikh, kita memandang bumi sebagai ibu dan ini juga disebut oleh masyarakat dunia sebagai Mother Earth. Oleh itu, menjadi tanggungjawab sebagai penduduk bumi untuk memberi kasih sayang dan menjaga ibu kita yang memberi kita makanan, minuman dan perlindungan. Isu perpecahan agama di dunia juga amat membimbangkan dan GBSM mengutuk pendekatan golongan right-wing untuk melahirkan rasa benci dan tidak senang terhadap sesuatu agama dan komuniti. GBSM komited untuk memperjuangkan perpaduan agama di dunia serta komited untuk melestarikan alam sekitar. Destroying the earth is against my religion. Terima kasih. Terima kasih kepada Gerakan Belia Sikh Malaysia. Saya teruskan dengan Saudara Tai Min Yeo daripada Buddhist Missionary Society Malaysia untuk menyatakan komitmen daripada pihak BMSM. Terima kasih. Silakan. Okay, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Saya akan bentangkan dalam bahasa Inggeris. Buddhism believes in non-violence, that one should not harm himself and others. We believe that everything in the world are interrelated and dependent on each other. The harmonious relationship between oneself, other living beings and environment is very important for the sustenance of safety, well-being and happiness of ourselves and others. The 5 precepts are the fundamental ethical code for every Buddhist, where a Buddhist shall restrain from killing, stealing, sexual misconduct, false speech and taking intoxicants, with the aims to cultivate benevolence, respect, trustworthiness, integrity and sanity.
Destruction of environment, destroying habitats, and exploitation of natural resources can be deemed as actions of killing and taking away something that does not belong to us. Buddhists believe in the law of karma. Whenever there's an action, there will be reactions. Whatever we do, there will be corresponding consequences. Destructive actions towards the environment are seen as unwholesome or unskillful actions in the Buddhism's point of view, and will lead to unpleasant and negative consequences to ourselves. The impacts of climate change, natural disasters, scarcity of natural resources are some of the consequences of our destructive actions towards the environment. If these actions are not controlled and allowed to carry on, all of us will be facing more severe disastrous consequences from them, including sacrifices of lives, loss of properties, dearth of resources, diseases, and many other sufferings. Craving, desires, ignorance, greed, hatred, and delusions are the root causes of our unwholesome actions that attribute to sufferings and unpleasant consequences. Hence, we shall all be mindful of our actions by ensuring they are wholesome, benevolent, and responsible for the benefits and well-being of ourselves, the nature, and other beings, so that our lives become happier, more peaceful, and more prosperous. With that, I urge everyone to abandon destructive actions towards our nature, strategize our efforts to protect and preserve it, so that we deserve a better, brighter, and more sustainable future for ourselves, for our loved one, our future generation. Thank you very much. Terima kasih semua. Terima kasih banyak kepada saudara Tai. Saya akan teruskan dengan pihak wakil daripada Majlis Kuliah Malaysia. Saya dipanggilkan saudara Mogesh juga daripada Ocean Hope untuk menyatakan kenyataan komitmen beliau. Silakan. Terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat pagi semua. Nama saya Mogesh Sabavadi. Saya akan mewakili Majlis Kuliah Malaysia untuk menyuarakan komitmen kami dalam memelihara dan mempertahankan alam sekitar untuk memerangi perubahan iklim. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, suka saya berada di sini dalam acara yang penuh dengan semangat pemuafakatan dan juga keprihatinan kita semua terhadap alam semula jadi yang selama ini membekalkan udara dan air yang bersih serta persekitaran yang aman dan juga selamat daripada bencana. Acara ini juga menjadi cukup istimewa apabila dimurnikan dengan nilai-nilai keagamaan dan kerohanian yang menjadi bukti kepada kekuatan kita dalam mendokong satu matlamat yang sama untuk memastikan kemampanan alam sekitar supaya sentiasa dipelihara dan berkekalan untuk generasi kini dan juga masa hadapan. Hadirin sekalian, saya sebagai seorang aktivis alam sekitar sendiri berasa cukup sedih dan kesal terhadap perlakuan segelintir manusia yang kurang bertanggungjawab memandang remeh tentang isu-isu berkaitan alam sekitar dan juga perubahan iklim. Kita semakin lama semakin mencabar tahap ketahanan bumi yang tersinta ini. Dan sejak seabad yang lalu, pelbagai kesan buruk telah kita lihat dan juga alami sendiri. Ini termasuklah kenaikan suhu bumi yang mendadak, kejadian kebakaran hutan dan banjir yang sangat kerap sampai mengganggu kesejahteraan masyarakat dunia, kualiti makanan dan air yang semakin merosot akibat amalan pertanian dan juga perikanan yang tidak mampan, dan juga peningkatan kadar kemiskinan serta kualiti hidup yang semakin berkurangan disebabkan kemunculan pelbagai penyakit yang baru sehingga boleh menjejaskan populasi dunia, sama seperti ancaman wabak COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, setiap agama, setiap kitab suci yang wujud di muka bumi ini menasihati penganutnya bahawa dunia yang kita duduki ini hanyalah dipinjamkan kepada kita dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai umat manusia untuk bersama-sama menghargai dan menjaganya umpama talian hidup, sebab tak adanya kita tanpa alam ciptaan Tuhan yang cukup menakjubkan ini. Yang menghairankan saya adalah tergamak sekali sekedil-kedil manusia di mata Sang Pencipta ini sanggup memusnahkan alam yang dianugerahkan demi sifat
mementingkan diri sendiri dan memikirkan keuntungan peribadi semata-mata. Secara umum saya merasakan bahawa masyarakat Malaysia khususnya generasi muda pada era kini kurang adanya kesedaran tentang pelindungan alam sekitar dan besar kemungkinan sebab kehidupan belia masa kini lebih tertumpu malah obses pada arus perkembangan pesat teknologi dan dunia hiburan yang menyebabkan golongan ini tidak didedahkan secara menyeluruh tentang kepentingan wujudnya ekosistem alam semula jadi yang dinamik. Oleh itu kami di pihak MBM sebagai pertubuhan belia yang tertua di negara ini terpanggil dan merasakan bahawa ini adalah masa yang paling sesuai untuk memberi penekanan serta menggalakkan golongan belia Malaysia supaya memahami kepentingan penghayatan agama khususnya peranan mereka dalam penjagaan alam sekitar dengan harapan agar dapat melihat pelibatan belia yang lebih aktif dalam usaha memerangi perubahan iklim. Ayuh kita bersama-sama berganding bahu memperkasakan golongan belia di negara kita demi kesejahteraan hidup bersama kerana sesungguhnya membunuh planet bumi adalah bercanggah dengan agama saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih banyak Saudara Mogesh daripada Majlis Belia Malaysia juga daripada Ocean Cove. Seterusnya saya persilakan wakil daripada GRAS Malaysia, Saudara Yusain Yusof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya amat berbangga hari ini berkesempatan untuk berjumpa dengan pimpinan-pimpinan agama yang saya berharap jumpa sudah lama sebenarnya. Ketika GRAS ditubuhkan sekitar 6 tahun lepas, kita merasakan ada satu kelompongan dalam gerakan agenda NGO alam sekitar ini. Sebab kita sebagai bangsa orang Asia ini kita ada soft spot apabila kita berbicarakan tentang hubung kait antara agama dan budaya. Jadi GRAS Malaysia telah mengambil satu ketetapan bahawa gerakan NGO alam sekitar yang GRAS akan bawa ialah dia mesti berasaskan kepada istilahnya ialah interfaith interculture point of view, silang agama silang budaya. Ini ialah approach GRAS Malaysia dan saya dipahamkan setakat ini GRAS Malaysia satu-satunya NGO alam sekitar yang berasaskan interfaith interculture point of view. Okey, alhamdulillah kita juga telah melancarkan satu modul pimpinan latihan untuk pemimpin alam sekitar, dia panggil Laskar Alam, tetapi dia lebih kepada on Islamic environmentalism untuk Islam. Okey, untuk Islam. Cumanya mungkin dengan selepas ini dengan gabungan semua yang ada ini mungkin kita boleh keluarkan juga panduan bagaimana agama-agama lain kepada penganutnya terhadap alam sekitar. Sebab kita tidak mahu lagi agama ini hanya terikat dalam 4 segi rumah ibadat semata-mata. Ibadat itu harus keluar daripada bangunan. Ya. Kita harus terlibat dengan masyarakat dan kita mengharapkan kelibatan dalam masyarakat itu yang bersifatnya berkaitan tentang alam. Okay. Dan untuk makluman semua juga, program kita hari ini adalah berkait rapat dengan Green Faith International yang mana ada 10 demand yang nanti kita kaedakan 10 demand untuk seluruh dunia. Kita minta bagaimana masyarakat boleh sedar bahawa isu ini makin kritikal dan apa yang kita boleh buat atas kapasiti masing-masing. Saya juga mengharapkan bahawa selepas ini kita ada berbagai lagi program, terutama sekali dari golongan agama ini, supaya kita boleh menyedarkan masyarakat bahawa sebenarnya menjaga alam itu juga adalah tuntutan agama dan menjaga alam itu juga ialah ibadat. Dia bukan sekadar ibadat itu di dalam ruang rumah ibadat, tetapi di dalam kalangan masyarakat itu sendiri itu adalah tanggungjawab kita. Jadi GRAS Malaysia mengucapkan tahniah dan terima kasih pada semua hari ini dan sesungguhnya merosakkan alam kita itu adalah bertentangan dengan agama saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Syahim daripada GRAS Malaysia. Tanpa buang masa saya persilakan Profesor Dr. Suresh Kumar daripada Friendship Group of Interreligious Services FJS untuk menyatakan pernyataan komitmen daripada pihak FJS. Dipersilakan. Silakan Prof. Suresh daripada FJS. Thank you. Thank you for this opportunity. Friendship Group for Interreligious Service is an informal group that has got Angkatan Belia Islam Malaysia representing Islam, Council of Churches Wilayah representing Christianity, Buddhist Vihara, Gurudwara Council, as well as the Hindu Sangam. So we have been working for the last 18 years on various projects. Jadi daripada
daripada apa yang telah kita dengar from all the other religious leaders, the Friendship Group for Interreligious Service as a group, we know and understand that every religion speaks about values, speaks about caring, speaks about consideration, speaks about what raising the level of consciousness so that we can become better citizens, better self, better family, better human beings for the sake of the world. So literally this gives us an opportunity. We like to congratulate Angkatan Belia Islam Malaysia kerana ambil peranan untuk jaga dunia kita. And I think this is a very good front for all the religious leaders and all the members of society and community to come together and work in harmony for the sake of preserving the world. Because you know why? All the values that we propagate in all the religions is for the sake of preserving a better world. We have inherited the world from our forefathers. I think what Haji Jamal said, we have to give this world, if not same, at least better, to the next generation. And so we have to collectively think of how we should all work together and harmonize and create a better platform for more engaging opportunities, for more information opportunities, for more educational opportunities, so that the citizens of the world will raise our levels of awareness for the sake of protecting the world. So I think this is a very good platform. We strongly support this initiative, and I think at least this is a beautiful opportunity for all members of the religious group to come together. At least we have one common cause, one common reason to stand for nation building, for each individual raising of individual building, and creating better families for the next generation. So we are 100% supporting this initiative, and we will want to do many more programs collectively so that we can raise this level of awareness. Thank you so much. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Kumar daripada FGIS. Seterusnya saya persilakan wakil daripada Majlis Gereja Malaysia, Council of Churches Wilayah, Pak Silih untuk menyampaikan komitmen untuk program kita pada hari ini. Dengan saluran ini, silakan. Thank you. The earth is the creation of God, and everything in the creation is created with a harmony. It is often human greed, selfishness that has paved the way for the deterioration of the whole creation. This is like a new agenda where all of us can work together for a positive cause. And we all have our hearts actually full of the concerns regarding the deterioration of the creation itself. And we have to work together to restore the creation. And this noble effort that has been initiated by ABIM in collaboration with the other religions as well as the NGOs, I think is a way forward. And the Council of Churches Malaysia, Wilayah Persekutuan Branch, continue to support all efforts so that we will be able to work on a common platform for the future. We are with you, and we pray that all efforts will move forward positively. Thank you. Thank you very much. Terima kasih banyak kepada daripada Council Wilayah. Seterusnya, tanpa buang masa, saya persilakan wakil daripada Hindu Sanggam, Saudara Parthiban Ramachandran untuk menyatakan bersama program Hindu Berhati. Persilakan. Terima kasih. First of all, I would like to congratulate APIM for this great effort, and also it's a very timely and a noble initiative. Although we know that we are going through these environmental issues for decades, but every now and then we see the generation at that time, they come up with some kind of solution. So I think it is very timely for us to committed towards environmental sustainability. And Hinduism, as the brother from Sikhism and also the Buddhism shared, Hinduism is also strongly believe in act of karma,
which is every action, it has a equal and opposite reaction. And Hinduism also believes the whole universe as a one big bird nest where the world is also situated in it. And we as residents of the earth, we have a very high responsibility to protect and to appreciate the environment. And if we see, Hinduism is also promoting vegetarianism, which is so much in line or inclined with the eco-friendly lifestyle. However, we human being we are also spoiled, and we are also exploiting the world, which is against our religion. So in that terms, Hindu Sevai Sangam in Malaysia, we for the past more than 15 years, we have been promoting this eco-friendly celebration on all the Hindu celebration, especially during Thaipusam. We know that there are millions of people get together in a few places in Malaysia, and that causes a lot of rubbish and waste. So Hindu Sevai Sangam, we promote eco-friendly Thaipusam for the past more than 15 years, around 18 years. And we also encourage everyone comes to for the celebrations to use eco-friendly items, non-plastic items, to reduce the plastic waste, especially in Batu Caves at Pulau Pinang. And we are somehow or other we have succeeded that. That is one of the initiatives we have taken, and we are very glad and happy to be part of this initiative initiated by ABIM, and we congratulate ABIM for that. And as everyone shared our concern over the environment and also the world, we are very much committed to protect and to preserve the world to be given as it is or better than this to the next generation. Thank you very much. Terima kasih banyak kepada saudara Parti Benar Pesantren daripada Malaysia Sangam. Seterusnya saya bagi peluang kepada Presiden ABIM, saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, untuk membacakan kenyataan media bersama selaku penyelaras Malaysian Interfaith Climate Change Network ataupun MIPCN. Seterusnya melancarkan kempen kita pada hari ini, kempen memusnahkan planet bumi adalah berlawanan dengan agama saya, atau dalam bahasa Inggeris, killing the planet is against my religion. Dengan segala hormatnya, silakan saudara Faisal. Terima kasih saudara Zairuddin dan juga rakan-rakan daripada komuniti pelbagai agama, AXIN, FJIS dan sebagainya. Saya baca dalam 2 minit mungkin kenyataan MICCN dan juga ABIM. Kenyataan media bertarikh 11 Mac 2021, komuniti pelbagai agama Malaysia menzahirkan kekhawatiran terhadap isu darurat iklim. Hari ini bertarikh 11 Mac 2021, iaitu sempena Sacred People, Sacred Earth Day of Action yang diinisiatifkan oleh masyarakat dunia menerusi gabungan Greenpeace, iaitu satu hari iklim terbesar global berasaskan keagamaan dalam sejarah. Malaysia Interfaith Climate Change Network MICCN, Angkatan Balik Islam Malaysia ABIM, Friendship Group of Interreligious Services FJIS dan gabungan NGO berasaskan agama serta pertubuhan masyarakat madani lain telah menyatakan komitmen besar kami untuk mempertahankan keadilan iklim serta masa depan bumi ini dari kerosakan serta pencemaran yang mengakibatkan berlakunya darurat iklim. Maka kami akan berusaha untuk menyebarkan kefahaman yang jelas kepada komuniti agama masing-masing akan peri pentingnya kita bersama-sama menjaga alam ini yang merupakan salah satu ciptaan dan anugerah Tuhan yang terindah. Untuk itu, sempena peristiwa besar hari ini, kami bersama-sama meluncurkan kempen memusnahkan bumi adalah berlawanan dengan agama saya, atau destroying the earth is against my religion. Dalam masa yang sama,
kami juga menegaskan bahawa usaha murni ini perlu hadir dengan komitmen bersama semua pihak yang bukan hanya tertumpu kepada masyarakat biasa semata-mata tetapi juga merangkumi sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Susulan penularan wabak COVID-19 yang mempunyai kaitan dengan isu alam sekeliling, kami ingin menzahirkan kekhawatiran terhadap kelestarian usaha bersama menangani isu alam sekitar dan perubahan iklim. Apa yang perlu diceritakan, respon kerajaan-kerajaan di dunia rata-ratanya dilihat membelakangkan isu perubahan iklim, terutama dalam menyalurkan sumber kewangan menerusi pelbagai pakej ekonomi menangani wabak COVID-19. Dalam konteks ini adalah penting untuk kita melihat Greenness Stimulus Index atau GSI yang dikeluarkan oleh Finance for Biodiversity Initiative F4B yang membuat penilaian bagaimana usaha kerajaan-kerajaan menangani COVID-19 khususnya dalam bidang ekonomi memberi sumbangan terhadap pembangunan lestari, memelihara biodiversity serta memastikan wujudnya perlindungan ke atas perubahan iklim. Dalam analisis yang dikeluarkan, dapatan menunjukkan pakej rangsangan yang diumumkan majoriti negara-negara di dunia hingga kini menunjukkan indikator net negatif terhadap alam sekitar. Justru dapatan menunjukkan majoriti besar dana diperuntukkan untuk ekonomi negara bersifat merosakkan kelestarian alam sekitar di masa hadapan. Walau bagaimanapun laporan tersebut juga mengakui wujudnya petanda penambahbaikan. Secara keseluruhan, laporan tersebut mencatatkan sejumlah 4.6 trilion US dollar dari keseluruhan 14.9 US dollar trilion pakej rangsangan yang diumumkan memberi sumbangan terhadap sektor-sektor berkaitan dengan alam sekitar. Dan dalam konteks Asia Tenggara, 3 negara disenaraikan untuk dianalisis iaitu Singapura, Indonesia dan Filipina. Singapura mencatatkan angka negatif bersih pakej ekonomi yang memberi sumbangan terhadap isu alam sekitar dan perubahan iklim berbanding Indonesia dan Filipina yang mempunyai inisiatif bercampur antara negatif dan positif, namun secara keseluruhan mencatatkan angka yang negatif. Indikator ini seharusnya menjadi panduan buat negara-negara di Asia Tenggara termasuk negara kita Malaysia yang tidak disenaraikan dalam kajian supaya sesuatu harus dibuat dalam memastikan pakej ekonomi menangani COVID-19 sebagai contoh mempunyai kesinambungan terhadap pembangunan lestari untuk generasi mendatang termasuk menjawab isu-isu darurat iklim yang dunia sedang hadapi. Maka, pakej rangsangan ekonomi harus bersifat meluas untuk menyokong usaha besar penambahbaikan inisiatif menangani isu alam bagi membuahkan agenda keadilan iklim. Selain pakej ekonomi, usaha dan komitmen kerajaan terhadap inisiatif antarabangsa seperti sasaran karbon neutrality 2050 di bawah Paris Agreement harus sentiasa disemak dan ditambah baik supaya kita sentiasa berada di landasan yang tepat dan tidak pula menangguhkan sasaran tersebut bila menjelang tempoh yang ditetapkan. Maka dalam konteks ini, kami akan terus bersama dengan rakyat Malaysia untuk konsisten menjadi anggota pendesak menggesa kerajaan untuk serius menangani isu perubahan iklim dan tidak hanya fokus kepada isu memulihkan sektor ekonomi yang difahami secara literal semata-mata. Bangsa Malaysia lawan perubahan iklim, bangsa Malaysia fighting against climate change. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Presiden Nabin dan juga peneras MICCN, Malaysian Interface Climate Change Network. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir selaku speakers daripada perwakilan masing-masing. Saya ucap banyak-banyak terima kasih kerana persediaan untuk melapangkan masa. Juga terima kasih kepada Saudari Kavita dari MDM dan Mr. Jacob Simon juga sudi hadir pada hari ini bersama dengan kita. Luangkan masa, walaupun saya percaya masing-masing ada kesibukan masing-masing, tapi kita luangkan masa juga kerana kecanaan kita, keprihatinan kita terhadap alam sekitar. Sebab saya percaya beza mana pun agama kita, beza mana pun warna kulit kita, kita tetap bersama dengan satu objektif dan juga satu suara. Kita mahukan alam sekitar kita selamat, kita mahukan alam sekitar kita bersih dan kita mahukan alam sekitar kita terpelihara. Tak ada orang yang nak hidup dengan apa orang kata
nampak maju dari segi luarannya tetapi kotor dari segi udara dan sebagainya. Jadi kemodenan itu juga mesti seimbang dengan kelestarian alam. Saya fikir kita akan berhenti di sini. Izinkan saya membaca 3 rangkap pantun. Kalau ada sudi yang nak membeli boleh angkat tangan. Pantunnya berbunyi begini. Cantik bulan kerana terang, ditambah bintang yang berkelipan. Hijauan hutan akan menghilang kalau ditebang tanpa kawalan. Tanam mari si pokok lada, pohon kelapa juga ditegar. Kesedaran diri jika di dada, kekal terpelihara alam sekitar. Terakhir, bunga kemboja di pohon sena, dipetik di lurut celahan batu. Pupus segala flora dan fauna, manusia hidup berhutankan batu. Saya percaya kita semua bersolidariti hari ini dengan satu suara untuk melawan perubahan iklim sebagai bangsa Malaysia yang prihatin, dan saya percaya kita semua sepakat apa juga agama kita, apa juga faham politik kita, apa juga warna kulit kita, apa juga pertubuhan yang kita wakili, kita bersama-sama golongan belia, golongan minoriti, golongan agama yang pelbagai di Malaysia kita cintai ini, dengan satu suara kalimat kita percaya bahawasanya memusnahkan planet bumi adalah berlawanan dengan agama kita semua. Killing the planet is against our religion. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.